Okey, alright. Okey, malam ni kita akan buat yang tadi ya. Okey, kita direct to the point terus. Okey, apa itu ROI? Okey, apa itu ROI? Okey, ni kita buat dah. Kita dah belajar tentang pengiraan faedah mudah, faedah compound. Okey, jadi malam ni kita belajar pula tentang ROI, Return of Investment. Dan juga kita akan belajar juga tentang pelaburan saham. Macam mana kita nak cara kita beli saham. Okey, cara macam mana bagus. Nak beli sekaligus ke, beli sikit-sikit ke. Okey, itu kita buat malam ni. Okey, so first kali ialah return of investment, pulangan atas pelaburan iaitu ROI. Okey, apa itu return of investment? Okey, apa itu ROI? Okey, jadi secara mudahnya, okey, ROI ni ialah ROI ni ialah pulangan atas pelaburan bagi setiap RM RM yang dilaburkan. Okey, itu maksud ROI. Okey, maksud ROI ini secara umum lah, tapi tak payahlah nak hafal sangat. Okey, ini just untuk awak tahu saja. Okey, bila sebut ROI ni awak tahu. Ianya merujuk kepada ada berapakah pulangan ke atas pelaburan setiap RM1 kita laburkan. Itu maksud ROI. Okey, untuk mengira ROI sangat mudah. Okey, untuk mengira ROI sangat mudah, yang mana caranya ialah caranya ialah keuntungan, okey, darab dengan, okey, sebab pendek ni, okey. Cara kira ROI lagu ni, okey, keuntungan, okey, keuntungan, untung, okey, untung per dengan modal awal, okey, dan didarabkan dengan 100. Itu cara untuk mengira return of investment. Okey, darab dengan 100. Okey, ini cara formula untuk mengira return of investment. Okey, untung per dengan modal awal darab dengan 100. Okey, untung ni pula macam mana dapatkan dia? Okey, untuk dapatkan untung, caranya ialah jumlah pendapatan ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Itu untung. Okay, apa yang kita dapat, tolak dengan apa yang kita belanja, itu namanya adalah untung. Okay. Inilah dia 3 benda yang kamu kena faham betul-betul untuk menguasai part return of investment. Kalau tahu ketiga-tiga ni, benda akan simple sahaja. Okay, saya akan tunjuk satu persatu. Okay, slow-slow. Tak faham bertanya. Okay, kalau malu bercakap, tulis kat chat tak apa. Okay, alright. Okay, tengok soalan contoh. Nombor 1. Puan Nur Rashikin membeli sebuah rumah di sebuah taman perumahan pada 1 Mac 1989 di Shah Alam dengan harga RM180,000. Okey, dia beli sebuah rumah, okey, dia beli sebuah rumah. Ini maklumat lah. Okey, pada bila 1 Mac 1989, okey, harga berapa? Okey, harganya adalah RM180,000. Itu maklumat pertama. Okey, kemudian dia kata dia menjelaskan 10% wang pendahuluan tersebut sebanyak RM18,000. Okey, ini yang dia jelaskan, dia bayar. Okey, ini yang dia bayar. Okey, dia bayar RM18,000 sebagai deposit rumah tersebut. Okey, kemudian dia kata pula lagi, perancangan beliau adalah rumah itu akan disewakan dan dijual dengan pulangan 30% dalam tempoh 20 tahun. Okey, ini maklumat yang sangat penting lah. Okey, maksudnya dia beli bulan Mac 1999, 20 tahun kemudian dia kata. Maksudnya tahun 2009, bila dia jual balik rumah tersebut, dia nak dapat pulangan pelaburan adalah 30% daripada apa yang dia dah belanja. Okey. Kemudian berikut adalah maklumat berkaitan dengan rumah yang dibeli oleh Puan Rashikin dan menjualnya setelah cukup 20 tahun. Okey, ini maklumat dia. Okey, di sini kita mesti tahu membezakan yang manakah pendapatan, yang manakah perbelanjaan. Okey, kita mesti tahu beza itu. Okey, harga jualan. Bila dia jual rumah, dia akan dapat hasil. Kita buat nota sikit tepi ya. Ini adalah hasil. Okey, bila jual rumah, maka kita dapat hasilnya. Ini adalah hasil. Okey, bila kita jual rumah, kita akan dapat hasilnya. Okey, dapat hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sewakan rumah kita tu, dapat hasil juga. Setiap bulan kita akan dapat duit sewaan besar. Okey, ini pun hasil juga. Okey, hasil juga kat sini. Okey, yang ketiga, jumlah bayaran yang telah dibayarkan kepada bank. Ini jumlah bayaran kepada bank, inilah yang kita belanja. Ini yang kita belanja. Okey.
So kita belanja, inilah yang kita belanja. Okey, ni kita belanja. Okey, ni kita belanja. Okey, kemudian baki pinjam bank. Okey, itu hutang kita dekat bank. Okey, hutang kita dekat bank maksudnya kita masih lagi kena bayar. Itu juga belanja. So ini pun belanja juga. Baki dekat bank, belanja juga. Lepas tu duty stamp, kos ejen, kos guaman, ini pun belanja juga. Okey, duty stamp ni ialah maksudnya ialah bila kita nak jual rumah atau beli rumah, kita ada surat perjanjian. Okey, surat perjanjian tersebut mesti disahkan oleh lembaga hasil negeri. Dia akan cop dekat surat perjanjian tu, barulah surat perjanjian tu sah dan boleh digunakan pakai. Itu namanya ialah duty stamp. Okey, nak cop surat perjanjian tu namanya ialah duty stamp lah. Okey, alright. Bukan kata duit stamp tu, bukan. Okey, ini adalah duty stamp, iaitu nak nak kata orang nak mengesahkan surat perjanjian, kita kena matikan stamp, pergi ke lembaga hasilan negeri, copkan oleh pegawai sana, kenalah bayar sikit kat sana. Okey. So ini adalah kita dah bezakan dah. Okey, yang mana kita belanja, yang mana kita hasil kita dapat. Okey, alright. Yang warna biru tu adalah yang kita keluarkan belanja. Yang kuning di dalam ni ialah yang kita dapat hasil. Okey, yang ini pula adalah maklumat tentang rumah. Okey. Yang hijau ni maklumat tentang rumah kita. Okey. So, soalan kata, hitung jumlah pulangan pelaburan yang diperoleh Puan Nur Ashikin. Dia tanya, hitung pulangan pelaburan. Dia nak tahu berapa ROI dia. Berapa ROI dia. Okay, itu soalan minta lah. Okey. Pulangan pelaburan, dia kata, maksudnya nak cari ROI ni. Okey, berapakah nilai ROI dia? Okey, so kita berbalik pada asal tadi, untuk mencari ROI mestilah cari jumlah pendapatan, cari jumlah belanja, tolakkan untuk dapat untung, kemudian untung tersebut dibahagikan dengan modal awal dan satu. So dalam kes ni, di manakah modal awal dia? Okey, modal awal merujuk kepada harga asal rumah. Itu kena ingat. Okey, so dekat sini modal awal kita ialah RM180,000, itu harga asal rumah itu. Rumah ke kilang ke tak kisahlah apa pun. Inilah modal awal. Okey, alright. Kemudian kita tengok pula apakah pendapatan kita. Pendapatan kita apa pula kat sini? Okey, pendapatan kita kat sini ialah ada dua, iaitu yang pertama sekali hasil jualan rumah tersebut, iaitu RM380,000 ditambah dengan hasil bila kita sewakan rumah tersebut, dapat RM96,000. Itu cara nak cari dia. So berapakah jumlah pendapatan kita? Campurkan dulu sekali. So dapat kat sini 380,000 tambah dengan 96,000. Jadi jumlah hasil kita dapat ialah sebanyak RM476,000. Itu cara dia. Ya, tengok kalau ada jawab kalau siapa pun tanya. Eh. Sekejap ya. Okey, alright. Tak nampak tadi, tak share screen tadi ya? Tak beritahu. Okey, okey. Okey, lagi sekali saya ulang. Okey, lagi sekali saya ulang. Okey. Puan Nur Ashikin membeli sebuah rumah. Okey, ni. Okey, yang hijau ni adalah maklumat awal kita lah. Okey. Kemudian untuk beli rumah tersebut, dia sudah membayar RM18,000 wang deposit. Pendahuluan. Maksudnya nak beli rumah tersebut, tak perlulah bayar RM180,000. Bayar RM18,000 saja. Dah dapat rumah tersebut lah. Kemudian dia kata rumah tersebut dia akan sewakan, okey, dan dia target selepas 20 tahun dia nak jual rumah tersebut dan dia akan dapat untung, dia akan dapat pulangan atas pelaburan dia tu sebanyak 30%. Maksudnya setiap RM1 je labur selama ni dia untung 30%. Itu maksud dia. Okey, so selepas 20 tahun dia pun jual lah rumah dia tu. Okey. Jadi apa maklumat yang kita dapat? Okey, dia jual rumah tersebut RM380,000. Ini adalah hasil kepada dia. Dia sewakan rumah tersebut 20 tahun, dapat hasil RM96,000. Ini pun hasil dia juga. Kemudian bila dia dah jual, selama ini dia sudah membayar kat bank sebanyak RM250,000. Itu dia belanja. Maksudnya dia dah keluarkan duit untuk bayar duit bank. Kemudian dia masih ada hutang dengan bank sebanyak RM53,000. Ini juga belanja.
Dan bila nak jual rumah tersebut, mesti ada surat perjanjian, okey, dengan peguam, okey. Pengesahan kita jual rumah tersebut, kita dapat hasilnya, okey, dan surat perjanjian tersebut akan dicopkan oleh lembaga hasil. Okey, cop itulah namanya duty stamp. Okey, lepas tu kita guna ejen untuk jual rumah, kena bayar ejen tu juga. Okey, lepas tu kena bayar peguam juga. So belanja ni 12,000. Inilah belanja. Okey, soalan A kata, hitung jumlah pulangan pelaburan iaitu ROI yang diperoleh oleh miskin. Untuk mengira ROI, ni first kali ya. Untuk mengira ROI, ROI itu apa? ROI adalah pulangan atas pelaburan bagi setiap RM1 yang kita belanjakan. Okey, untuk mengira ROI, untung kita per dengan modal awal kita darab dengan 100. Itu nak kira ROI. Dan untung pula terhasil daripada jumlah pendapatan kita dapat tolak dengan jumlah perbelanjaan yang kita telah keluarkan. Itu adalah perbelanjaan dan juga pendapatan. Okay, untuk kes ni, modal awal adalah harga asal rumah. Itu modal awal, iaitu RM180,000. Okay, dia tak tambah apa-apa. Ini adalah modal awal, iaitu harga asal rumah tersebut. Okay, yang kedua, kita cari pula dia punya pendapatan. Di mana dekat sini ada dua ya. Pendapatan dia adalah hasil jualan rumah dan juga hasil daripada dia sewakan rumah tersebut. Inilah pendapatan dia. Dia tambah dua-dua sekali, kita dapatlah sebanyak RM476,000. Itu adalah pendapatan kita. Okey, cari pula perbelanjaan kita. Okey, perbelanjaan kita pula selama kita memiliki rumah tersebut, apa kita dah belanjakan? First kali yang ni, deposit. Okey, deposit rumah. RM18,000. Kita bayar guna cash dulu, RM5,000, dapat rumah tua. Itu namanya deposit. Tambah lagi dengan, kita bayar dekat bank sebanyak RM250,000. Yang ni. Okey, masih baki dekat bank hutang lagi sebanyak RM53,000. Tambah lagi. Kemudian ada pula duty stamp, cost agent semua tu. Kira sekali RM12,000. Ini adalah belanja yang kita keluarkan untuk rumah tersebut. Jadi perbelanjaan kita berapa banyak? Tambahkan semua sekali. Okey, tambahkan semua sekali. RM18,000. Okey, tambah dengan RM250,000. Okey, tambah dengan 24. Okey, tambah dengan RM53,000. Hutang masih ada. Tambah lagi dengan RM12,000 kos guaman dan semua sebagainya lah. Jadi jumlah belanja kita adalah sebanyak RM333,000. Ini adalah jumlah belanja kita. RM333,000. So, dekat sini, berapakah untung kita? Jadi, untung kita adalah yang kuning tolak yang biru. Jadi, RM476,000 ditolak dengan RM333,000. RM tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so berapakah untung kita? Tolakkan saja. 476,000 ditolak dengan 333,000 dapat untung sebanyak 143,000. RM 143,000. Itu untung dia. Kita baru dapat untung. Tapi soalan tanya, berapakah pulangan atas pelaburan? Itu soalan minta. Dia bukan minta cari untung. Dia minta cari ROI tu. Jadi dekat sini, ROI-nya sama dengan, jadi formula ROI adalah untung per dengan modal awal. Untung per modal awal darab dengan 100. Itu adalah formula bagi ROI. Jadi ROI sama dengan, kita ambil formula ni, copy paste ni. Jadi dia punya untung ni adalah berapa? Untung dia adalah 143. RM143,000 dibahagi dengan modal awal, iaitu harga asal rumah RM180,000. Ini formula ni kena ingat sendiri, tak dibagi dalam senarai formula. Jumlah untung bahagi dengan jumlah kos modal darab 100. Jadi dapatlah jawapan akhir dia sebanyak tak ada RM. 143,000 per dengan harga asal rumah 180,000 darab dengan 100. Jadi dapatlah kat situ 79.44. 79.44%. Tu cara nak kira ROI.
return of investment. Maksudnya setiap RM1 dia labur selama ni, dia untung sebanyak 79%. Setiap RM1 dia untung 79 sen. Tu maksud gitu. Okey, tu soalan A. B pula, adakah belia mencapai sasaran 30%? Ni soalan tanya, dia capai tak? Confirm-confirm lah tercapai. Sebab apa? Dia target 30% saja, sedangkan dia untung sebanyak 79%. Jadi jawapan dia, dia mencapai lah. Okay, dia mencapai sasarannya. Sasaran 30%, di mana dia memperoleh uh, pulangan sebanyak 79.44%. Tu cara tulis jawapan dia. Okay, alright. Settle macam tu. Okay, jadi bila diminta cari ROI, beginilah step dia. Cari dulu modal awal berapa, cari pendapatan, cari perbelanjaan, tolakkan, kemudian dapat untung, kemudian untung tersebut diperkan dengan modal awal yang hijau tu, darat 100. Jadi dekat sini, kena pandailah menentukan yang manakah pendapatan, yang manakah perbelanjaan. Tu cerita dia. Okay, alright. Selesai soalan pertama tu. Ada yang tanya setakat tu? Boleh faham semua? Okey. Sekarang awak tengok soalan nombor 2 pula. Okey. Encik Aizat merancang untuk membeli sebuah rumah 4 bilik. Okey. Dia nak beli rumah untuk jual 4 bilik. Okey. Tak kisah cerita pun tak kisah ni ke sini. Okey. Kemudian dia kata rumah tersebut akan disewakan semula. Dia kata. Sebab apa? Rumah tu dekat universiti. Jadi orang nak sewa tu ramai. Okey. Berikut adalah maklumat dia. Harga rumah, dia kata. Harga rumah tersebut adalah 45,000. Ini adalah modal awal. Okey, ini adalah modal awal. Okey, kita kena pandai. Okey, ini adalah modal awal namanya. Ini adalah modal awal. Okey, kita dah dapat dah maklumat modal awal, kita dah dapat dah settle. Okey, yang kedua, bayaran pinjaman bank. Okey, ini adalah belanja. Ini adalah belanja. Dia kena bayar kat bank setiap bulan 2,500. Ini adalah belanja dia. Kemudian, dia pula, rumah tersebut pula, dia akan sewakan di mana rumah tersebut ada 4 bilik. Rumah tersebut ada 4 bilik. Maklumat penting. Okay, rumah tersebut ada 4 bilik, akan disewakan di mana setiap satu bilik disewakan dengan harga RM500. Ini adalah hasil. Okay, ini adalah hasil kepada dia. Ini adalah hasil. Sebuah color lain sikit bagi nampak. Okay, ini adalah hasil. Okay. Alright. Jadi berapa hasil dia? Dia akan dapat hasil adalah setiap bulan adalah sebanyak RM2,000. Kenapa RM2,000? Kerana dia ada 4 bilik. Jadi hasilnya adalah sebanyak RM2,000 setiap bulan. Okay, tu cerita je lah. Mesti pandai ya, mesti pandai buat ni lah semua maklumat ni. Okey. Soalan kata pula, selepas 20 tahun, soalan tanya, hitung jumlah bayaran balik kepada bank. Tu kepada bank yang telah dibuat oleh dia. Hitung selepas 20 tahun, hitung jumlah bayaran balik kepada bank, okey, yang telah dilakukan, okey, yang telah dibayar. Itu soalan pertama. Yang kedua, hitung juga jumlah sewaan yang diterima jika dia mula sewakan rumah tersebut setahun selepas pembeliannya. Ni maklumat yang penting lah. Okey. Ni kita kena kira ya. Ini kita kena kira. Alright. Okey, yang pertama ni. Selama 20 tahun, berapakah yang dia dah bayar pada bank? Jadi kita kena tahu. Iaitu setiap bulan dia akan bayar RM2,500. Ini yang dia bayar setiap bulan kepada bank, okey, setiap bulan. Jadi selepas 20 tahun, berapa dia bayar kat bank dah? So untuk yang ini, caranya ialah setiap bulan bayar RM2,500. Darab dengan, kalau minta tempoh 20 tahun.
Okey, kemudian 1 tahun pula ada 12 bulan. Macam gini cara kiraan dia. Okey, bayaran bulanan, bayaran bulanan, okey, bayaran bulanan darab dengan tahun, okey, darab dengan bulan, tahun. Tu cara kiraannya lah. Ini adalah bayaran bulanan, okey, ini cara nak dapatkan dia. Begini cara dia. Jumlah bayaran bulanan, okey, didarab dengan tahun, berapa tahun dia bayar, dan juga darab dengan bulan dalam setahun. 12 lah. Okey, so dekat sini, berapa jawapan dia? Okey, selama 20 tahun, dia sudah membayar kepada bank sebanyak RM2,500 didarabkan dengan 20 tahun, didarabkan dengan 12 bulan. Jadi dia bayar kat bank sebanyak RM600,000. Banyak dah. Okey, itu yang pertama. Kemudian soalan selesai tu, okey. Kemudian soalan kata pula, hitung jumlah sewaan pula. Okey. Yang dia sewa pula berapa dapat hasil dia? Okey. Untuk hasil sewaan pula, kita ingat dia beli rumah tersebut selama 20 tahun. Okey, ni 20 tahun maklumatnya ni. Okey. Dia dah beli rumah tersebut selama 20 tahun. Tetapi dia sewakan rumah tersebut setahun selepas pembelian. Kalau dia beli selama 20 tahun, maksudnya dia baru sewakan selama 19 tahun. Kena hati-hati situ. Okey. Pengiraan sama macam ni. Pengiraan sama. Jadi setiap bilik dia sewakan dengan harga 500. Rumah tersebut ada 4 bilik. Jadi setiap bulan dapat 2,000 darab dengan 19 bulan. 19 tahun, sorry, 19 tahun. Okey. Sebab apa? Sebab disewakan setahun selepas tu. Okey, kemudian 12. Jadi RM2,000 darab dengan 19 tahun darab dengan 12 bulan. Jadi hasil sewaan dia dapat sebanyak RM456,000. Tu cara nak kira hasil sewaan, RM456,000. Selesai. Okey. Kemudian soalan kata, selepas 20 tahun, dia jual rumah tersebut. Okey. Dia jual rumah, maka dapat hasil. Dia jual rumah tersebut, dapat hasilnya sebanyak RM650,000, dia kata. Dan waktu itu, baki dekat bank masih ada lagi RM98,000 belanja dia. Dan kos untuk urusan penjualan rumah tersebut pun ada juga. Okey, kos untuk urusan penjualan pun ada juga. Ini pun belanja juga sebanyak RM12,000. Dan soalan kata, berapakah jumlah pulangan modal yang diperoleh? Ini soalan minta, okey. Berapakah pulangan modal? Okey, maksudnya ROI lah. Okey, berapakah ROI dia? Jadi untuk yang ini, berbalik dari asal tadi, mesti cari modal awal, okey, pendapatan dan perbelanjaan. Itu yang cari. Okey, kita pun cari. Saya tunjuk dulu nanti soalan 4, 5 ni awak buat. Awak cuba buat. Okey, untuk yang ni dulu. Modal awal. Okey, modal awal merujuk kepada harga asal rumah itu dibeli. Iaitu RM450,000. Itu harga rumah. Okey, itu modal awal. Kemudian pendapatan. Okey, pendapatan apa dia? Dua je. Iaitu hasil jualan dan juga hasil sewaan. Okey, hasil jualan RM650,000. Hasil sewaan pula, soalan A2 tadi ni, RM496,000. Ini adalah hasil pendapatan. Okey, yang ni dia belanja. Okey, so tambah dengan hasil sewaan 456,000. Jadi dapatlah pendapatan dia sebanyak RM sejuta lebih. Okey, tambah dengan 650,000. Dapat RM1,106,000. RM1,106,000. Ini adalah pendapatan dia. Ini adalah pendapatan dia. Yang ini adalah modal awal dia. Dia hanya keluarkan modal RM450,000 je. Tapi dapat pendapatan sebanyak RM1,106,000. Okey. Perbelanjaan pula. Perbelanjaan pula. Yang warna biru. Okey. Perbelanjaan pula, apa yang dah belanjakan? Yang pertama saya tadi ialah ni. Bayar dekat bank RM600,000 dalam kes ni. Okey. RM600,000 bayar dekat bank tambah dengan
Lagi apa lagi? Ni, baki, okey, baki pinjaman bank, RM98,000 tambah dengan lain-lain kos RM12,000. So inilah jumlah belanja dia sebanyak RM600,000, okey, 600,000 tambah dengan 98,000 tambah dengan 12,000. Jadi ini dia belanja, RM710,000. Selama 20 tahun dia dapat hasil sebanyak 1 juta lebih, dia belanja pula 700,000 lebih. Ni yang dia belanjalah. So, berapakah return of investment? So, cara dia ialah jumlah perbelanjaan RM1,106,000 ditolak dengan belanja dia 710,000. Jadi inilah untung dia. Okay, ini untung dia, bukan ROI lagi, untung dulu. Okay, untung dia. Jadi untung dia macam tu. Jadi 1106,000 ditolak dengan 710,000 dapat hasil, okey, dia untung sebanyak RM396,000 gini. Ni dia hasil dia untung. Okey, RM36,000, RM396,000 dia untung. Okey, dan last sekali, berapakah return of investment dia? Jadi untuk ROI, caranya ialah macam kita buat awal tadi ni. Jumlah untung. Lelaki dia untung berapa? Dia untung 396. Dia untung 396,000. Harga rumah 450,000. Darat 100. Gunakan kalkulator. 396,000 per dengan 450,000 darab dengan 100. Darab dengan 100. Jadi dia untung sebanyak 88%. Okey, 88% dia untung. Okey, 88%. Maksudnya dia untung sangat tinggi. Maksudnya setiap RM1 dia belanjakan selama ni, dia dapat untung balik 88 sen. Sangat tinggilah. Okey. Soalan kata, C pula. Jika Encik Aizat mensasarkan pulangan atas pelaburan adalah 50%, adakah beliau mencapai hasrat itu? Jawapan dia adalah tercapai. Okey. Sasaran beliau tercapai kerana ROI-nya ialah 88%. Itu jawapannya. Simple je. Buktikan jawapan kat atas ni lah. Selesai kat situ. Tu sebagai contoh kepada awak. 2 soalan contoh. Saya ulang lagi sekali. Untuk mengira ROI, first kali mesti tahu modal awal. Modal awal ni merujuk kepada harga asal rumah atau kilang atau tanah atau apa sajalah. Itu. Yang kedua, cari pula pendapatan. Apa hasil yang dapat? Hasil biasanya 2 lah. Jualan dan sewaan. Yang ketiga pula, apakah yang dia belanjakan? Apakah perbelanjaan dia? Kita kira semua. Deposit, bayaran kepada bank, baki bank, duty stamp, duty apa semua itulah. Kemudian, cari untung. Untung ialah pendapatan tolak belanja. Itu untung. Bila minta return of investment, ROI, untung per dengan modal awal darab 100. Itu formula dia. Okey, sekarang pukul 9.13. Selagi awak masa lebih kurang dalam 5 minit. 5 minit. Cuba buat dahulu soalan nombor 3. Ini soalan dia. Lebih kurang sama soalan tadi ya. Soalan kata, Puan Najla membeli sebuah rumah di sebuah taman perumahan pada 1 Mac 1990 di Puncak Alam, kata, pada harga RM180,000. Beliau menjelaskan 10% wang modal rumah tersebut sebanyak RM18,000. Sama macam soalan tadi lebih kurang. Perancangan beliau adalah rumah itu akan disewakan dan dijual dengan pulangan sebanyak 60% dalam tempoh 20 tahun. Berikut adalah maklumat berkaitan rumah tersebut setelah Puan Najla menjual rumah tersebut selepas genap 20 tahun menikahnya. Dia jual rumah tersebut, dapat hasil sewaan,
Bayar dekat bank, okey, baki pinjaman dekat bank, duty stamp semualah. Okey. Sekarang soalan kata, hitung pulangan atas pelaburan. Yang kedua, beliau menetapkan sasaran pulangan atau pelaburan ialah 60%. Berikan 2 langkah boleh dilakukan oleh dia untuk capai sasaran tersebut. Okey, silakan 5 minit cuba. Sekarang 9 suku, 9.20 saya akan tanya jawapanlah. Okey, cuba dulu. Salah tak apa, nak tanya boleh tanya kat chat, tak ada salah. Okey, kita cuba ya. Alright, cuba dulu 5 minit. Okey, cuba dulu cari modal awal, cari perbelanjaan, cari pendapatan, cari untung dan kira ROI. Lepas tu tengok dia capai tak capai. Okey, 3 minit lagi cuba. Dua minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, nanti saya nak jawapan, berapa untung dia, berapa ROI dia. Semua pelajar akan bagi.
Okey, alright. Okey, kita tanya semua pelajar. Saya minta semua pelajar semua pelajar. Okey, kita ada 4 orang. Okey, saya nak minta nak tanya, berapa untung dia dan juga berapakah ROI dia? Okey, kita ada 4 pelajar, saya lupa nama kat sini. Okey, kita ada Danish Haziq, Nurul Huda, Hazril dan Priyanka. Okey, kita ada Priyanka, ada Danish Haziq. Okey, kita ada Nurul Huda, Hazril Farish. Farish. Ni dah kita ada Nurul Huda. Okey, Priyanka, berapakah untung dia? Okey, berapa untung dia Priyanka? Danish Haziq, Hazril, Nurul Huda. Okey, semua beritahu berapa untung dia? Kita siap lagi. Okey, bagi anda siap nak share jawapan, silakan. Okey, Danish kata untungnya ialah RM395,000. Okey, ROI dia. Okey, Nurul Huda, jawapan. Cuba. Salah tak apa, kita cuba. Okey, Priyanka pun sama juga. Okey, ROI dia. Okey, kita tengok Faris dengan huruf Huda ya. Cuba dulu. Okey, alright. Okey, kita check tengok. Okey, kita ada jawapan yang sama. Okey, untung 390,000. Okey, kita check tengok. Okey, first kali. Tengok. Dia punya rumah berharga 180. Ini adalah modal awal dia. Okey. Ini adalah modal awal dia. Okey, kita keluarkan maklumat. Okey. Dia tak ada spesifik cara kira aja. Ni just jadi nampak je. Okey. Modal awal dia ialah harga rumah tersebut RM180,000. Okey, ni modal awal. Okey, tengok pula pendapatan dia. Okey, pendapatan dia first kali lah hasil daripada jual rumah tersebut. Itu first kali. Okay. Dia jual rumah tersebut dengan harga RM315,000. Ini adalah jualan. Pendapatan dia. Okey. Jadi RM315,000 ditambah dengan rumah tersebut dia kata dapat pula hasil sewaan. Okey, hasil sewaan pula sebanyak RM80,000. Ini adalah sewaan, pendapatan juga. Okey, RM
80,000. Kemudian ada lagi pendapatan lain? Tak ada dah. Itu saja. Jadi pendapatan dia adalah sebanyak RM395,000. Itu baru pendapatan. Belum untung lagi. Okey, belum untung lagi. Baru pendapatan. Okey, perbelanjaan pula ialah semua benda dia dah keluarkan. Okey, apa belanjaan yang dia dah keluarkan? First kali dah tentulah deposit kalau ada. Okey, dalam kes ni ada. Dia kata 10% wang pendaluan. Ini yang dia belanjakan. 18,000. First kali. Okey, deposit 18,000. Tambah dengan dah bayar dekat bank. Ni dia bayar dekat bank. Belanja dia ni. Okey, RM215,000. Lagi hutang dekat bank masih ada lagi. RM60,500. Dan duty stamp semua tu RM8,000. Ini semua yang dia dah belanja. Okey, jadi berapa yang dia dah belanja? Sebanyak okey, tambahkan semua kali. RM18,000, okey, deposit tambah dengan RM215,000 yang dah suruh bayar kat bank, tambah lagi RM60,500 yang masih berhutang lagi, dan tambah dengan RM8,000 kos-kos semua tu lah. Okey, jadi RM301,500. Ni adalah perbelanjaan dia. Modal awal, pendapatan, okey, pendapatan dan perbelanjaan. Ni perbelanjaan. Okey, belanja, belanja, belanja semua ni. Okey, so berapakah untung dia? Okey, untung dia baru kita tengok. Kuning tolak biru. Jadi untung dia lah RM395,000 ditolak dengan 301,500. Jadi untung dia adalah sebanyak okey, tolak dengan 395, okey, 395,000 ditolak dengan 301,500. Jadi untung dia sebanyak RM93,500. Itulah untung dia. Okey, yang ini ialah pendapatan dia. So silap kat situ lah. Tapi tak apa, cuba. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini dia punya untung dia. So berapakah ROI dia? Okey, berapakah ROI dia? Jadi untuk ROI pula, kiraan dia ialah jumlah yang dia untung, okey, jumlah yang dia untung per dengan harga asal rumah, okey, yang dia untung ialah RM93,500. Harga asal rumah ialah RM180,000, darab 100. Ini adalah return of investment dia sebanyak RM93,500 per dengan RM180,000 harga rumah tersebut asal dia, darab dengan 100. Jadi dia untung sebanyak 51.94%. 51.94%. Itu cara dia nak kira. Okey. Ni adalah ROI dia. Dan soalan tanya, beliau menetapkan, dia target selepas 2 tahun dia akan dapat return investment ROI dia ialah 60%. Dia target pulangan tempoh bulan ialah 60%. Tetapi yang dia capai hanyalah 59.14%. Tak tercapai target dia. Okey, dia target setiap RM1 dia untung 60 sen. Tapi sebaliknya dia dapat setiap RM1 dia hanya untung 51 sen sahaja. Okey, jadi bagaimanakah cara untuk membolehkan dia capai target tu? Dia masih kekurangan 8.1%. So macam mana kita nak buat dia? Okey, dia kata berikan 2 langkah yang boleh dibuat untuk memastikan dia mencapai sasaran tersebut. Dia ada 2 lah. Yang pertama sekali ialah jual pada harga yang lebih tinggi. Satu cara. Ataupun naikkan kadar sewaan rumah. Itu 2 cara. Inilah dia 2 cara untuk memastikan target itu dicapai. Sama ada naikkan, jual pada harga lebih tinggi lagi. Sekarang ni dia jual pada harga RM315,000. Dia RM315,000. Mungkin dia jual
RM350,000 ke, RM380,000 ke, tu. Okey, tapi mesti jual lebih daripada harga tu. Ataupun dia naikkan kasa sewa. Itu antara 2 cadangan yang boleh dilakukan lah. Okey, alright. Tu soalan nombor 3. Okey, sekarang tengok pula soalan nombor 4. Nombor 4 ni lebih kurang macam soalan nombor 2 tadi, yang ni. Okey, sama bentuk yang sama. So, ubah nombor kat sini ya. So, ubah nombor kat sini saja. Okey, so cuba lagi sekali. Okey, kali ni harap-harap kali ni boleh betul, boleh betul. Alright, dia kata situ, Encik Ashraf ada beli rumah, okey, 4 bilik. Maklumat. Berdekatan dengan Taman Universiti. Sama macam soalan tadi. Cuma saya tukar nombor ya. Okey. Di mana dia kata harga rumah adalah RM300,000. Ini harga rumah. RM300,000. Dekat bank dia bayar setiap bulan RM1,500. Setiap bulan RM1,500. Dan sewaan pula dia dapat RM400 bagi setiap bilik. Okey, ini adalah hasil dia. Okey, soalan pertama kata, selepas 20 tahun dia kata, berapakah jumlah bayaran kepada bank yang telah dilakukan? Okey, ini soalan pertama. Yang kedua, berapakah hasil sewaan jika rumah tersebut disewakan setahun selepas tu? Okey, alright. Cuba. Sama macam soalan yang saya buat awal tadi, soalan nombor 2. Okey, jadi boleh cuba buatlah. Okey, cuba buat. Cuba pastikan boleh betul lah. Boleh betul dengan baik. Cuba dulu. Lebih kurang dalam 5 minit sama. Okey. Kemudian soalan kata pula, selepas 20 tahun, dia jual rumah tersebut dengan harga RM59,000. Dengan dekat bank masih ada RM109,000. Lelek urusan RM909,000. Berapakah pulangan atas pelaburan? Okey, sama macam soalan yang kita buat nombor 2 tadi. Okey, cuba buat dulu. Okey, cuba buat dulu soalan ni. 5 minit. Sekarang 9.32, 9.37 kita cuba cari jawapan. Cuba dulu. Alright. Boleh rujuk soalan nombor 2 tadi ya, kalian tengok. 5 minit dari sekarang. Okey, 2 minit lagi.
Okey, alright. Okey, kita tengok ada bagi jawapan tak soalan nombor satu? A1, A1, ada siapa bagi jawapan? Kot nak mencuba. Okey, 360,000. Kita check tengok, okey, Azrul Hafiz, Daniel Haziq, okey, Huda berkata itu juga. Kita check tengok, Alright. Dia kata setiap bulan dia membayar sejumlah RM1,500. Jadi 20 tahun, RM RM1,500 didarabkan dengan, okey, darab dengan 20 tahun dan darab dengan 12 bulan. Didapatlah hasil belanjaan sebanyak dia punya RM1,500, okey, darab dengan 20 tahun, darab dengan 12 bulan. Okey, semua orang betul yang tu. RM360,000. Ini yang dia, okey, bayaran kepada bank ni ialah belanja dia. Tanda tak siap, senang. Okey, ini belanja dia. Okey, hasil sewaan pula, pendapatan dia. Okey, hasil pendapatan pula. Okey, berapa pula hasil pendapatan dia? Tengok kat sini. Okey, hasil pendapatan dia. Belum ada lagi. Okey, hasil pendapatan pula kita tengok situ. Dia sewakan rumah tersebut selepas setahun. Setahun selepas beli dia sewakan. Maksudnya hanya 19 tahun saja disewakan. Di mana disewakan satu bilik RM450. Dia ada 4 bilik. Jadi ini bermaksud hasil sewaan adalah sebanyak RM, okey, RM450 darab dengan, okey, dia ada 4 bilik. Darab dengan 4 bilik, 4 bilik sebulan. Kemudian didarab pula dengan selama 19 tahun dan setiap tahun ada selama 12 bulan. Ini adalah hasil daripada sewaan. Jadi gunakan kita saja. Okey, kurungan 450 kali dengan 4 bilik, tutup kurungan, darab 19 tahun, darab dengan 12 bulan. Jadi dapat hasil sebanyak RM410,400. Itulah hasil sewaan. Okey, selesai yang tu. B pula dia kata, selepas 20 tahun, dia jual rumah tersebut dengan harga RM525,000 dengan baki pinjam bank RM105,000 dan kos keurusan penjualan RM9,000. Berapakah pulangan atas pelaburan? Okey, yang ni berbaliklah kepada langkah yang ini. Okey, langkah ini sama langkah dia. Kita tak ubah apa-apa. So copy paste dulu senang, senang laju sikit. Okey, so cari dulu dia punya modal awal. Okey, modal awal ni merujuk kepada harga asal rumah tersebut. Di mana harga asal rumah tersebut ialah sebanyak RM yang ni ya, RM300,000. RM300,000. Pendapatan tadi ialah dia jual rumah tersebut dengan harga RM525,000. Hasil sewaan RM410,000. 400, okey, RM410,000 dan RM400. Jadi jumlah pendapatan dia ialah 525,000 ditambah dengan RM410,400. RM410,400. Jadi dapat hasil sebanyak RM935,400. Okey, macam tu. Okey, perbelanjaan pula. Okey, perbelanjaan pula yang ada kat sini cumalah bayaran kepada bank RM360,000 tambah dengan yang masih berbaki lagi RM105,000 dan ada pula kos-kos lain sebanyak RM9,000. Ini yang dia dah belanja, okey. Deposit pun semua tak ada beritahu, so tak adalah, anggap tak adalah. Okey. So jumlah belanja dia sebanyak, okey, belanja dia tadi mana tadi? Ni.
Okey, belanja tadi 360,000 pendapatan. Eh. Mana tadi? Tadi saya betul kat mana tadi? Alamak. Sekejap, Okey, pendapatan saya silap tadi buat tadi ya. Okey, sekali. Okey, ini 525,000 tambah dengan hasil sewaan 410, tak salah tulis tadi ya. 410, 400. Kemudian tak ada dah lain dah. Ini dapat 935 tadi. Okey. Kemudian perbelanjaan dia ada bayaran dekat bank sebanyak RM360,000. Masih berhutang RM105,000. Kemudian ah, lain-lain benda RM9,000. Inilah yang dia belanja. Jadi 360,000 tambah dengan 301,500 105 105,000 tambah dengan 9,000. Jadi yang dia dah belanja sebanyak 474,000. Okey, 474,000. Ini dia dah belanja. So berapakah untung dia? Untung dia 935,400 ditolaklah dengan yang dia dah belanja 474,000. Jadi 935, sorry, 400 ditolak dengan 474,000. Dia untung sebanyak 461,400. 461,400. Okey. Tu cara kira. Kemudian berapakah untung dia? Okey, untung berapa ROI dia? 461,400 per dengan harga asal rumah modal awal RM300,000 darat 100. Jadi 461,400 per dengan RM300,000 darab dengan 100, dia untung sebanyak 153.8. Okey, 153.8. Okey, cukup besar untung dia. Kita step dia, takut saya silap buat. Lagi sekali. Okey, bayar dekat bank 300,000, 360,000. Okey, betul. Sini. Dekat bank ada baki lagi banyak ni. Okey, settle. Okey, alright. Settle semua ni. Okey, untung. Alright, selesai. Betul. Okey, jadi setiap RM1, dia untung sebanyak RM1.53. Lagi besar lah. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia dapat hasil, dia dapat jual rumah tu dengan harga yang tinggi. Okey, sewaan pun dapat tinggi. Jadi dapat untung banyak lah. Okey, saya check lagi sekali ya. 450 kali dengan 4 bilik. Okey, 1,800 kali dengan 19 tahun kali dengan 12 bulan. Takut saya silap buat. Okey, betul. Semua betul lah. Okey, alright. Kemudian soalan C kata, Encik Ashraf sasar 30%. Adakah dia capai? Memang capai sangat-sangatlah. Dia mencapai sasaran. Kerana ROI dia adalah 153.8%. Dia target 30% je. Dia dapat sampai 153%. Tu cara nak tulis dia. Selesai. Okey. Setakat tu boleh 4 soalan boleh faham . Saya ulang lagi sekali . Untuk mengira return of investment, first yang kita tahu ialah berapakah modal awal. Modal awal ni merujuk kepada harga asal rumah, harga asal tanah, harga asal apa-apa je lah. Itu harga asal dia. Kemudian pendapatan adalah semua benda yang kita dapat hasil kita lah. Kita dapat hasil. Okey, hasil sewaan ke apakah, hasil jualan ke, itulah kita punya pendapatan kita. Perbelanjaan pula adalah sebarang bentuk belanja yang kita dah keluarkan, sama ada deposit, okey, ataupun bayaran kepada bank, baki hutang dekat bank, okey, kos duty stamp, duty itu, duty ini, itu masuklah tu. Okey. Kemudian cari untung, tolaklah pendapatan dengan perbelanjaan, dapat untung. Itu untung. Okey. Untuk return of investment, perburuan,
untung per dengan kos darab dengan 100. Nah, itu adalah cara untuk mengira return of investment. Okey, seterusnya. C dah tengok capai tak capai. Kita tengoklah. First kali dia tanya, adakah dia capai? Kita kena beritahu lah sama ada dia capai ataupun tak. Okay. Dia mencapai. Dapat markah 1. Apa bukti dia? Roy-nya 1538. Dapat markah yang kedua. Okay, itu saja. Okay, alright. Settle dan tu. Okay, sekarang ni lagi sekali saya bagi masa kepada awak 5 minit. Okay, kali ni cubalah buat dengan jawapan yang tepat. Okay, dengan jawapan tepat untuk soalan nombor 5. Soalan lebih kurang sama dengan awak tadi. Okay, kali ni. Okay, soalan kata itu Emily membeli sebuah rumah kos sederhana. Okay, sebuah rumah kos sederhana perumahan. Satu tak kisahlah apapun. Okay, Shah Alam. Harga RM180,000. Beliau menjelaskan perseroan pendahuluan. Perjanjian beliau adalah untuk disewakan dan dijual kembali dengan pulangan sebanyak 30% selepas 20 tahun. Okay, berikut adalah maklumat tentang rumah tersebut setelah Emily menjual. Okay, Emily menjual rumah itu. Okay, selepas cukup-cukup 20 tahun dia jual. Inilah maklumat dia. Okay, soalan sama. Nyatakan jumlah pelanjaan yang dikeluarkan oleh Emily dan berapakah pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Emily. Lepas tu soalan C dia, kejap lagi kita buat. Saya buat soalan ni dulu. A dengan B dulu. Okay. Cuba try buat soalan A dengan B dahulu. Okay. Harap-harap semua dapat jawab dengan baik. Okay. 5 minit. Sekarang 9.47. Okay. 9.52. Kita tanya jawapan. Okay. Cara sama macam soalan nombor 1 dan nombor 3. Okay. Cuba buat dulu. Okay, yang dah siap jawapan boleh share dalam grup. Boleh share kat chat. Saya chat jap. Setakat ni tak ada lagi.
Okey, soalan A ni dia cuma minta cari belanja berapa. Dia minta belanja saja. Yang biru saja. Okey, yang ni dia minta cari pulangan atas pelaburan. Roy. Okey, ni dia minta cari Roy. Okey, yang dah ada jawapan boleh share ya. Boleh share dalam grup. Dan chat. Setakat ni. Okey, Dennis Haziq kata 363. Okey, Nurul Huda kata 9200. Kita check tengok. Okey. First kali, berapakah belanja yang dah keluarkan? Kita check tengok kat sini. First kali ialah kita tahu. Okey, kita tahu. Dia bayar, okey, perbelanjaan. Okey, di mana? Dia bayar deposit. Kata, menjelaskan 10% pendahuluan. Ini belanja. Jadi 10% berapa? Okey, 10% ialah 10% darab dengan harga asal rumah tersebut. Harga rumah tersebut iaitu RM180,000. Ini mula-mula tu satu ya. Tambah dengan bank pula, dia dah bayar sebanyak RM275,000. Masih ada hutang lagi RM65,000. Dan ada juga lagi, dia ada duty stamp semua tu, RM5,000. Ini semuanya dia belanja. Okay. Wang pendahuluan, bayaran bank, okay, ni pun belanja dia. Baki pinjaman, belanja juga. Dan duty stamp. Ini pun belanja juga. Ada 4 belanja dia. So, ini deposit yang dah bayar, yang belum bayar, kos guaman dia. Okay, so, jumlah belanjaan dia adalah sebanyak RM. Okay. Yang ini bila kita darabkan, akan dapat 18,000. Okay, tambah dengan, okay, ni kalau buat satu boleh, tak salah, salin balik. Dapat macam gini. Lepas tu, hasil dia adalah dapat sebanyak RM. Okay, RM 18,000 deposit. Tambah dengan 275 sudah bayar dekat bank. Tambah dengan 65,000 baki lagi kat bank. Dan 5,000 kos-kos yang dikeluarkan. Jadi sebanyak 363,000. Ini adalah perbelanjaan dia. Itu saja. Okey. Kita tengok jawapan kat sini. Okey, Dennis Haziq betul. Okey, Huda kena check balik dekat mana silap dia. Okey. Yang berikutnya, soalan kata, berapakah pula dia punya return of investment, pulangan atas pelaburan. Okey, yang ini kena cari dulu macam tadi modal awal. Modal awal ni ialah harga rumah. Harga rumah RM180,000. Ini ialah modal awal. Okey, RM180,000. Okey. Yang kedua, cari pula pendapatan dia. Okey. Pendapatan dia. Okey. Pendapatan dia apa dia? Okey. Pendapatan dia kat sini ialah yang pertama sekali hasil jualan rumah tersebut. Bila dia jual balik rumah tersebut, dia dapatlah pendapatan sebanyak RM300,000. Tambah lagi, dia dapat pula disewakan rumah tersebut, dapat hasil sewaan RM95,000. Itu saja. Pendapatan dia dua ya. Okey. Jadi jumlah pendapatan dia adalah sebanyak RM395,000. Okey. Perbelanjaan, okey, untung dia, okey. Perbelanjaan RM395,000 tolak dengan belanja dia. Soalan A tadi, RM363,000. Jadi dia hanya untung sebanyak RM, okey, tolak dengan, okey, 395,000 ditolak dengan 363,000. Jadi dia untung sebanyak RM32,000 sahaja. Itu. So, berapakah dia punya ROI dia? Okey, jadi ROI dia, ROI dia
sama dengan, okey, sama dengan, okey, inilah sama lah. Ini, jadi ROI dia untung sebanyak RM32,000 sahaja dengan harga asal rumah RM180,000 darab 100. Jadi dapatlah dia punya ROI sebanyak, okey, sebanyak RM32,000 dengan RM180,000, okey, darab dengan 100, dia untung sebanyak 17.78. 17.78%. Itu je. Setiap RM1 dia untung 17 sen sahaja. Sikitlah. Okey. Tu jawapan untuk soalan yang inilah setakat ni. Okey, yang C pula dia kata. Kalau dia nak untung 40%, berapakah harga rumah yang dia patut jual sepatutnya? Okey. Kali ni dia kata dia baru untung 17%. Kalau nak untung 40%, berapakah harga rumah sepatutnya dia jual? Itu soalan tanya. Okey. Dia target ROI dia 40%. Jadinya berapakah pulangan pelaburan yang berapakah harga jualan rumah yang sepatutnya dia jual? Okey. Dia tak boleh jual harga RM300,000 ni. Bahkan kalau dia jual harga RM300,000 ni, dia hanya untung 17% saja. Dia nak untung 40% sekarang ni. So berapakah harga sebenarnya yang dia kena jual? Tu soalan minta lah. Jadi untuk yang tu, mula-mula sekali kita tahu ialah berapakah keuntungan yang memberikan pulangan 40%. Itu first kita tahu dulu. Okey. Jadi keuntungan dia lah. Okey. Kalau target untung 40%, okey, ROI dia, sepatutnya dia kena jual berapa harga dia. Okey. Sepatutnya untung yang dia dapat sepatutnya ialah begini cara dia. Untung tak tahu berapa, begini sama dengan 40%. Itu permulaan. Cara untuk kira dia. Okey, kita pindahkanlah RM100,000 tu ke sebelah kanan. Okey. Jadi RMX darab 100 akan dapat 100X. Sama dengan, okey, RM180,000 darab ke kanan. Jadilah RM180,000, okey, didarab dengan 40. Jadi dapat itu RM7,200,000. RM7,200,000. Tu yang kita dapatlah. Okey, kemudian nak hilangkan pula 100 tu, maka kiri kanan dibagi dengan 100, maka X dapatlah samanya RM. Okey, bahagian 100, 72,000. Untung sepatutnya dia kena dapat 72,000. Baru boleh dapat ROI 40%. Sekarang ni dia punya untung hanyalah 32,000. Okey, tak cukup. Sepatutnya dia kena untung 72,000. Okey. Jadi berapakah harga asal rumah sepatutnya dia kena jual? Jadi kat sini kena buat macam nilah. Hasil sewaan, okey, untung, okey, untung sama dengan, okey, untung dia adalah 70,000 sama dengan hasil sewaan kekal sama, iaitu 95,000. Tak boleh ubah apa-apa lah. Ada 95,000 campur dengan harga jualan rumah. Campur dengan harga jualan rumah. Tak tahu berapa. Tak tahu berapa harga jualan rumah. Kemudian tolak dengan belanja dia. Yang ni tadi. 3630. RM3630. Dia kena dapat 72,000. First kali tu. Jadi, berapa jualan rumah dia? RMY sama dengan, okey, pindahkanlah 363 dengan 95 ni ke sebelah kiri. Jadinya RM72,000. Tolak dengan RM95,000. Tambah dengan RM363000. Itu cara dia. Maka dapatlah nilai kat sini nanti. Sepatutnya dia jual rumah tersebut dengan harga RM. RM72,000
ditolak dengan 95,000, kemudian ditambah dengan 363,000, dia kena jual harga rumah tersebut dengan harga 340,000. Baru untung, baru ROI dia 40%. Sekarang dia jual dengan harga 300,000. Dia kena jual dengan harga 340. Nah, itu cara untuk mengira berapakah harga sepatutnya rumah tersebut dijual untuk memberikan dia untung 40%. Okay, alright. So kita dah buat dah sebanyak 5 soalan yang berkaitan dengan return of investment, ROI. Okay, nanti ada masa nanti awak cuba tengok lagi sekali, okay, fahamkan betul-betul langkahnya macam mana. Okay, lepas tu cuba buat soalan lagi lah. Okay, soalan buku teks ke, soalan buku latihan kan, tak kisahlah. Cuba buat. Okay, pastikan dapatlah. Sebab benda ni senang. Okay, benda ni senang. Okay, saya ulang sekali. Untuk mengira ROI, pastikan ada untung per dengan modal awal darat 100. Untuk dapat untung, pendapatan tolak belanja. Untuk dapat pendapatan, dua benda saja. Tengok hasil jualan dan juga hasil sewaan. Tengok belanja pula rujuk kepada deposit, bayaran kepada bank, hutang dekat bank dan juga lain-lain kos. Itu saja. Tak susah. Dia pusing-pusing mana pun, itulah benda yang akan jumpa nanti. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Sikit lagi soal berkaitan ini pula. Okey. Yang tadi berkaitan dengan kita melabur dalam sektor hartanah. Okey. Rumah dan sebagainya. Kali ini nak melabur pula dalam saham. Okey, soalan kata, Puan Katarina dan Martina merancang untuk membuat pelaburan dengan membeli saham sebuah syarikat yang ditawarkan pada harga RM2 unit. Okay. Mereka masing-masing memperuntukkan sebanyak RM25,000 bagi tujuan tersebut. Okey, itu cerita dia. Jadi Puan Katarina ni dengan Martina masing-masing ada RM25,000 nak beli saham syarikat tersebut. Okey. Puan Martina ni dia nak beli sekaligus, terus sekali. Nak guna semua duit itu beli terus. Okey. Jadi berapakah saham yang dimiliki oleh Puan Martina nanti? Okey. Untuk melihat berapakah jumlah saham, mudah saja. Wang yang dilaburkan per dengan harga seunit saham. Itu saja. Jadi dia melabur sebanyak RM25,000. Okey. Jadi RM25,000 dilaburkan, dibahagikanlah dengan harga sesaham iaitu RM2.50. Okey. Jadi dekat sini dia akan dapat berapa saham? Okey, RM25,000 okey dibahagi dengan 2.5 dapatlah 10,000 unit saham. Itu cara kiraan dia. Saham ialah 10,000 unit. Okey? Alright. Tetapi berbeza dengan Puan Katarina. Okay. Puan Katarina ni dia bijak sikit. Dia bijak sikit tak tahulah kan. Bijak tak bijak tak tahulah kan. Tapi dia kata Puan Katarina pula merancang untuk beli sikit-sikit. Okay. Puan Martina dia beli sekaligus. Tapi Puan Katarina ni pula dia beli sikit-sikit. Okay. Dia beli sebanyak 5 kali. Januari beli, Mac beli, Mei beli, Julai beli, September beli. Okay. Alright. Dia kata beli saham tersebut secara berperingkat dalam jumlah yang sama dalam tempoh 5 bulan. Itu maklumat dia. Jadi ini bermaksud dia ada duit sebanyak RM25,000. Okay. Katarina ni dia ada sebanyak RM25,000. Jadi setiap bulan okay, dia akan peruntukkan sebanyak berapa? RM25,000 dibahagilah dengan 5. Sebab dia kata beli dengan jumlah yang sama. Okey, dia ada RM25,000, 5 bulan bagi 5. Maksudnya setiap bulan dia akan belanjakan sebanyak RM5,000 untuk beli saham. Jadi, berapakah saham dia dapat? Jumlah saham cara sama macam cara Puan Martina tadi. Cara sama begini. Cuma beza dia kali ni ialah dia kena buat kiraan 5 kali. Setiap kali kiraan RM5,000. Okey, bulan pertama harga 2,5.
tambah dengan, okey, bulan kedua. Okey, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Bulan pertama harganya adalah RM2,250.50. Okey. Bulan kedua pula RM2.60. Bulan ketiga pula RM2.55. Bulan keempat pula RM2.20. Dan bulan satu, 2, 3, 4, 5, okey. Tertinggal sini tadi. Dan bulan terakhir dia beli dengan harga RM2.30. Itu cara kira dia. Ada 5 kali kiraan sebab dia beli secara beringkat-beringkat 5 kali. Dan setiap peringkat tu jumlah yang sama. Okey, so berapa kesamaan dia ada? Ni kita kiralah. Okey, kali pertama RM5,000 dibahagi dengan 2,5. Dia dapat hasil sebanyak 2,000 unit saham. Bulan kedua, harga makin meningkat. Maka saham pun dapat beli kurang lah. Kurang sebanyak 1,923. Bunda terus. Okay, 1,923. Kemudian bulan kali ketiga, harga turun sikit. 255. Dapat beli banyak sikit. Jadi 1,961. Bunda terus. 1,961. Kemudian harga terus turun. Maka dia dapat beli lebih banyak lagi. Kali ini RM2.20. Dapat beli sebanyak 2,273. 2,273 saham. Dan bulan berikutnya naik 10%. Dia dapat beli kurang sikit lah. Jadi dapat beli sebanyak 2,174. 2,174. So jumlah saham dia akan dapat berapa? Tambah semua sekali. Okay, 2,000 kali pertama, tambah 1,923 kali kedua, tambah 1,961 kali ketiga, tambah 2,273 kali keempat, tambah 2,273 kali keempat dan juga 2,174. Jadi dia ada sebanyak 10,300 saham. Okay, 10,300 saham. Itu yang dia ada lah. Okay, jadi Puan Martina ada 10,000 unit. Dia ada 10,301 unit saham. Okey, itulah cara untuk mengira jumlah saham dia beli. Okey, kalaulah soalan tanya. Okey, kalau soalan tanya, hitung harga purata sesaham. Macam mana pula? Okay. Bagi kes ini, nak kira harga purata saham, caranya samalah macam yang ini. Cuma bezanya ni ialah, kita ambil lah jumlah yang dibelanjakan, bahagikan dengan jumlah saham yang dia ada. 10,331. Ini cara untuk kira harga sesaham berapa. Jumlah yang dilaburkan bahagi dengan jumlah saham yang dia ada. Jadi dia dapat harga sesaham sepuratanya ialah RM. Okey. RM25,000. Okey, RM25,000 dibahagikan dengan jumlah saham yang ada. Jadi RM2.42. RM2.42. Itulah cara pengiraan purata sesaham. Ini kan soalan minta lah. Okay, ini kan soalan minta. Okey. Lagi sekali tengok. Contoh. Lebih kurang soalan yang sama kat atas ni. Okey, tentang dua orang juga. Dia kata Puan Emily dan Puan Zamila rancang nak buat pelaburan dengan beli saham sebuah syarikat. Okey, mereka maksudnya ada 40,000. Okey, macam berikut. Di mana Puan Emily merancang beli sekaligus pada bulan Januari. Okey, Puan Emily ni dia merancang nak beli terus sekaligus. Semua sekali duit dia tu beli sekaligus pada bulan Januari. Tu sekelu kata. Berapakah saham yang dimiliki oleh Puan Emily? Tu soalan minta. Jadi untuk yang ni, cara beginilah. Cara beginilah. Jadi caranya ialah jumlah saham sama dengan yang ni. Okey, dia ada RM40,000 nak melabur semua sekali beli saham dengan harga RM2.45. Sebab dia kata dia beli sekaligus pada bulan Januari. Tu cara dia. Okey, so ada berapa saham dia dapat? Kalkulator marilah. Kalkulator mari.
So RM40,000, okey, dibahagi dengan RM2.45, maka dia ada saham sebanyak 16,327. Bunda terus. Okey, 16,327 unit saham. Itu dia. Okey, Puan Zamila pula, dia merancang nak beli sikit-sikit. 5 bulan ni nak beli sikit-sikit. Tetapi dia kata, setiap bulan beli dengan jumlah yang sama. Okey, sama saya soalan tadi. Okey, so kiraannya macam mana? Kiraan sama macam yang kes yang ini. Okey ni sama cara. The first kena tahu ialah berapakah jumlah yang dia peruntukkan setiap bulan. Itu kena tahu dululah. Kena tahu tu dulu. Jadi dekat sini kesnya, dia ada RM40,000 nak beli sebanyak 5 kali. Jadi RM40,000 bagi 5, maka setiap bulan dia akan peruntukkan sebanyak RM8,000. Okey. Kemudian rujuk jadual ni, okey, rujuk jadual ini, okey, guna yang ni lah. Setiap kali beli RM8,000. Setiap kali beli RM8,000. RM8,000 setiap kali. Okey. Dan beli sebanyak 5 kali. Beli sebanyak 5 kali. Okey, kita kiralah. 8. Okey. Cuma beza kat sini adalah dari segi harga dia. Pada bulan pertama, harganya 245. Pada bulan kedua, harganya dah makin naik 255. Berikutnya naik lagi 260. Kemudian turun merudum 230 dan naik balik sikit 235. Okey? Ni cara kiraan dia. Jadi kenalah kira satu demi satu. Okey, kenalah kira satu demi satu. Jadi berapakah dia dapat? Okey, kali pertama RM8,000. Okey, RM8,000 dibahagikan dengan RM2.45, dapat beli saham sebanyak 3265. 3265. Okey, kali kedua pula dapat beli berapa? Kali kedua pula dapat beli sebanyak, okey, bahagi pula dengan 255. Okey, dapat beli kurang lagi lah. Okey, 255 tambah 10 sen, dapat beli 3137. 3137. Kemudian harga naik lagi 60 sen pula. Dapat beli 3077. 3077. Kemudian harga gedebak jatuh. Jatuh 30 sen. Jadi RM2.30. Dapat beli banyak lah. Okey, dapat beli sebanyak 3478. Okey, 3478. Kemudian harga naik sikit lah. Naik sikit 235. Okey, dapat beli 3404. Okey. So berapa jumlah saham dia ada? Tambah semua sekali lah. Okey, tambah semua sekali. 3265 tambah dengan 3137 tambah dengan 3077 tambah dengan 3478 tambah dengan 3404, dia ada saham sebanyak 16361. Okey, 16361. Itu cara dia. Okey, next. Hitung kos pemurataan dari usaha saham. Okey, ini saya cakap tadi, yang kes yang ni tadi. Kes yang ni tadi ya. Kes yang ini. Kes yang ni. So caranya ialah ambillah jumlah saham yang dia ada tu. Okey. Jadi kos pemurataan dia ialah jumlah duit yang dia ada RM40,000 dibahagikan dengan jumlah saham dia ada, iaitu 16,361. Jadi harga purata sesaham ialah RM40,000 dibahagikan dengan saham yang dia ada. Jadi harga adalah RM2.42. RM2.44, sorry. 44 sen. Itulah dia cara nak kira dia. Okey. Dan soalan tanya,
apakah kelebihan membeli saham dengan kaedah tersebut? Okey, apa kelebihan beli saham sikit-sikit? Berikan 2 justifikasi. Okey, yang pertama sekali ialah okey, dapat membeli lebih banyak saham apabila harga saham turun ataupun jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menguruskan wang kita dengan tidak membeli ketika harga sedang naik. Inilah kelebihan dia. Okey. Kita nampak harga naik 20%, jangan beli dulu. Simpan dulu duit kita. Bila harga turun, kita belilah. Itu kelebihan dia. Okey. Kelebihan dia adalah dapat beli lebih banyak saham ketika harga naik. Yang kedua adalah dapat kawal kita punya pembelian. Kalau harga turun, belilah. Kalau harga naik, hold dulu. Itu justifikasi dia. Okey, kalau macam puan Amelie tadi ni, dia beli sekaligus je. Itu kan dapat banyak ni. Lepas tu kalau harga turun, dia rugi dia dapat beli banyak kan. Jadi ini cara dia. Okey, alright. Okey. Kita pergi soalan berikutnya. Okey, saham macam ni cara dia. Dia akan minta awak cari jumlah saham saja. Berapa dapat kalau beli sekaligus dan berapa dapat kalau beli sikit-sikit dan berapakah harga seunit seperatonnya kalau beli sikit-sikit. Ini saya akan tahu. Okey, next. Tengok. Okey, kali ini berkaitan dengan hutang pula. Tadi pelaburan. Sekarang hutang. Beli kereta, beli itu, beli ini, saya hutang. Okey, Effendi membeli sebuah kereta bernilai RM80,000. Dia membayar 10% deposit. Deposit dan bakinya dibayar asuransi selama 7 tahun dengan menggunakan pinjaman bank. Bank mengenakan kadar faedah 4.5% setahun. Berapakah bayaran balik yang perlu dijelaskan oleh Effendi? Berapakah ansuran bulanan yang akan dikenakan kepada dia? Okey, kita beli kereta sehutang, kita bayar sikit saja, baki tu bayar dekat bank. Jadi berapa kita kena bayar dekat bank? Itu soalan A. Yang kedua pula, bulan-bulan kita kena bayar berapa? Itu kena soalan. Jadi, yang ni pun senang saja. Okey, senang saja. First kali kita tahu ialah berapakah yang kita pinjam dekat bank. Itu first kita tahu. Okey, kita tak pinjam sebanyak 80,000. Sebab apa? Sebab bila jumlah ini, kita dah bayar 10% secara tunai. Itu maklumat dia. Okey. Jadi, yang kita pinjam dekat bank, pinjaman dekat bank, hanyalah sebanyak kalau bayar cash 10%, maka dekat bank, kita hanya pinjam 90%. Darab dengan harga kereta tersebut. RM80,000. Jadi dia hanya pinjam dekat bank sebanyak RM72,000. Itu first kali. Pinjam dekat bank hanyalah RM72,000 sahaja. Bukan pinjam RM80,000. Itu first kali. Kemudian, macam kita belajar tajuk pensimpanan pelaburan tadi, sebelum ni, bila kita bayar simpan dalam bank, dapat faedah. Tapi faedah ni beri kepada bank lah. Sebab kita hutang kat bank. Okey. Jadi berapakah jumlah faedah dikenakan? Jumlah faedah macam kita guna formula faedah mudah iaitu 4.5% didarabkan dengan jumlah hutang kita buat RM72,000 didarabkan dengan tempoh selama 7 tahun yang bank bagi. Inilah jumlah faedah. Jadi berapa kena bayar balik? Tambahan lagi. 4.5 per 100. Sorry. 4.5% darab dengan 72,000 yang dia pinjam. Darab dengan 72,000 yang dia pinjam. Darab dengan 7 tahun tempoh diberikan. Jadi faedahnya sebanyak RM22,680. Ini faedah. So berapakah jumlah kena bayar balik? Jumlah bayaran balik
ialah jumlah yang dipinjam 72,000 tambah dengan jumlah faedah 22,680. Jadi dia kena pulang, dia kena bayar balik kat bank sebanyak RM 94,680 ringgit. Ini dia kena bayar balik. Kenapa lebih? Kerana dia dikenakan faedah, bunga. Okey, faedah. Jadi pinjam 70,000 kena bayar balik 94,000. Kenapa banyak? Kerana adanya unsur faedah dikenakan kat situ. Okey. Okey, ini adalah cara untuk mencari jumlah bayaran balik, iaitu jumlah simpanan campur dengan faedah. Okey, clue sini Jumlah pinjaman, okey, jumlah pinjam campur dengan jumlah faedah. Jumlah faedah. Okey. Okey. Okey, sikit lagi. Okey, sekarang ni kita tahu dah. Hutang dia sebanyak RM94,680. Jadi bulan-bulan kena bayar berapa? Yang ini kenalah guna formula apa kita kena guna? Formula yang ini kena check kita tahu Okey, jadi berapa kena bayar balik? Cara macam ni. Jumlah yang dia kena bayar balik, jumlah dia kena bayar balik iaitu sebanyak RM94,680 dibahagikan dengan 7 tahun dan soalan minta berapakah bulan-bulan. Jadi 1 tahun 12 bulan. So darab dengan 12. Itu langkah kerja dia. Jumlah hutang bahagi dengan jumlah tahun dengan 12. So setiap bulan dia kena bayar sebanyak RM94. Okey, tu tambah 72,000 tadi. Okey, 94,000 ni, okey, dibahagikan dengan, okey, buat kurungan 7 tahun kali dengan 12 bulan. Jadi dia kena bayar setiap bulan 1127 14 sen. 1127 14 sen. Itulah cara nak mengira ansuran bulanan. Okey, settle kat situ. Okey, alright. Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Kali ni Cik Taufik ni, dia perlukan RM100,000. Okey. Untuk renovate rumah dia. Okey, dia pun nak buat pinjaman. Okey, dia pun nak buat pinjaman. Okey, cara nak buat pinjaman. Yang mana ada dua bank. Bank X dengan Bank Y. Okey. Di mana Bank X ni menawarkan RM100,000. Bank Y pun sama juga. Bank Y pun nak bagi RM100,000 juga pada dia. Cuma beza kat sini ialah Bank X bagi tempoh pinjaman balik, bayar balik 7 tahun sahaja. Sedangkan Bank Y bagi sampai 10 tahun. Untunglah tu. Okey, kadar faedah pula 5.5% untuk Bank X dan Bank Y pula ada dua jenis. 5 tahun pertama 5%. Ini untuk 5 tahun pertama. 5 tahun kedua 4.5%. Dia ada dua kiraan dekat sini. Okey, alright. Kemudian soalan yang tanya, berapakah kadar bayaran balik dan ansuran bulanan kalau pilih Bank X? Okey, cara sama catatan tadi. Okey. Kat sini, tahu dulu. Jumlah pinjam, okey. Nilai pinjaman, nilai pinjaman adalah RM100,000. First sekali tahu. Okey. Jumlah faedah dikenakan ialah 5.5% darab dengan jumlah dipinjam RM100,000 darab dengan selama 7 tahun. Okay, jadi dia berapa dia kena bayar balik? Sebanyak RM 5.5%, 5.5% darab dengan RM100,000
darab dengan 7 tahun. Jumlah faedah RM38,500. Okay, so jumlah kena bayar balik, jumlah bayaran balik sebanyak, tambahkan, iaitu hutang dia RM100,000 tambah dengan faedah 38,500. Jadi dia kena bayar balik sebanyak RM138,000. Okey, RM138,500. Ini yang dia kena bayar balik lah. 100, okey. Okay, RM38,500. Ini dia kena bayar balik. Jadi bulan-bulan kena bayar berapa? Okey, bulan-bulan dia kena bayar sebanyak, okey, ansuran bulanan dia kena bayar berapa? Okey, ansuran bulanan dia, okey, jumlah yang dia kena bayar balik, sama gini ya. Jumlah yang dia kena bayar balik dibahagikan dengan jumlah tahun. Itu cara dia. Okey, dia kena bayar balik sebanyak 138, okey, 138,500. Okey, dibahagikan dengan pinjaman selama 7 tahun dan 12 bulan. Jadi bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM138,500 dibahagikan dengan 7 tahun dibahagikan dengan 12 bulan. Setiap bulan kena bayar sebanyak RM1648,800. RM1648 dan juga 81 sen. Ini cara untuk pengiraan dia. Kalau pilih bank X. Okey. Kalau pilih bank Y pula, macam mana? Okey, cara sama. Okey, cara sama. Cuma beza dia nanti dekat bahagian pengiraan faedah. Okey, di mana? Okey, di mana? Untuk bank Y ni, dia ada 2 kiraan faedah. Untuk 5 tahun pertama, faedah dia adalah 5%. Ini yang pertama. Untuk 5 tahun pertama, ini kiraan dia. Untuk 5 tahun berikutnya, tambahkan, kiraan dia ialah faedah dia berkurang kepada 4.5%. 4.5% dia kata. Jadi untuk step yang pertama ni, dekat sini, dia kena bayar sebanyak 5% darab dengan RM100,000. Okey. Darab dengan RM100,000. Darab dengan 5 tahun. Okey. 5 tahun pertama, RM25,000. Itu bayar dia. RM25,000 untuk 5 tahun pertama. Okey. 5 tahun yang kedua, kena bayar berapa pula? Okey, kali ini 4.5% pula. Okey, 4.5% darab dengan RM100,000 darab dengan 5 tahun lagi. Jadi RM22,500. RM22,500. Jadi jumlah faedah kena bayar sebanyak RM47,500. Itu faedah saja. Bayaran balik RM47,500 lagi, tambah jadi 147,500. Berapa bulan-bulan kena bayar? Cara sama. Kena bayar balik 147,500. Cuma beza kali ni ialah bank ini menawarkan pinjaman sehingga 10 tahun. Jadi bahagi dengan 10 darab 12. Begitu. Jadi 147,500 dibahagikan dengan kurungan 10 tahun kali dengan 12 bulan. Tutup kurungan. Jadi bulan-bulan kena bayar 1,229,17 sen. 1,229,17 sen. Okey, itu cara kiraan bank ni. 1,229,17 sen. Okey. Seterusnya soalan kata, bank manakah menjadi pilihan Encik Taufik? Dia tanya. Dan
berikan justifikasi anda. Ini bermaksud nak pilih bank X boleh, bank Y boleh. Tapi pastikan justifikasinya betul. Okey, kalau tak betul tak boleh terima juga. Jadi apakah justifikasinya? Justifikasinya apa dia? Okey. First kali, kalaulah dia pilih bank X. Okey, ini justifikasi ya. Jika pilih bank X, apa justifikasi dia? Kita bagi sebab ini ya. Sebab kotak lah senang nak rujuk. Okey, kalau pilih bank X, kalau pilih bank Y. Kalau pilih bank X, first kali ialah kita tahu ialah tempoh bayaran. Okey, tempoh bayaran, tempoh ansuran. Okey, tempoh ansuran bulanan yang lebih pendek, iaitu 7 tahun saja. Okey, yang kedua pula ialah jumlah faedah yang lebih kurang. Sebab apa? Kalau pinjam kat bank X, faedah 3,850 saja. Kalau pinjam bank Y, 47,500. Lebih tinggi lagi. Okey? Itu alasan kalau pilih bank X. Kalau alasan kita pilih bank Y pula, yang pertama sekali ialah kadar ansuran bulan kadar ansuran bulanan yang lebih rendah. Sebab bulan-bulan kena bayar 1,200 saja. Sedangkan yang ini 1,600. Yang kedua pula alasan sebab kenapa pilih bank Y? Lebihan tunai untuk perkara yang lain. Maksudnya ini perbezaan dia ialah antara perbezaan lebih kurang dalam 400. Ini 16, ini 12. Beza hampir 400 tu. Boleh guna untuk perkara-perkara lain. Itulah je kelebihan dia. Okey. Alright. Inilah dia dua jawapan. Okey. Yang mana justifikasi kalau pilih bank X dan kalau pilih bank Y. Dua-dua betul. Okey, tapi justifikasi kena tepatlah. Ini kalau pilih bank Y. Ini kalau pilih bank X. Okey, jangan bagi dua-dua lah. Salah satu sahaja. Okey, salah satu saja. Okey, alright. Sikit lagi saya buat ni. Okey. Okey, alright. Okey, so sekarang tengok. Sekarang tinggal lagi soalan nombor 10, nombor 11, okey. Nombor 12 dan 13. Okey. Yang ni boleh cuba buat dahulu, okey. Minggu depan kita akan bincangkan soalan ni lah. Okey, nombor 10, nombor 11, nombor 2. Okey, nombor 10 ni dia macam soalan nombor yang ni. FND dia lah sama juga. Okey, cuma beza dia ni harga beza dengan yang ni beza. Yang kedua ni sama macam soalan ni. Okey, cuma beza kat sini lah. Beza dia ialah kat sini nilai pinjaman dengan peratus dan tahunnya saja. Cara sama. Okey, jadi cuba buat dulu. Kemudian nombor 12, 13 ni cuba buatlah. 13 ni, 12 ni macam soalan yang ni. Okey, 12 macam soalan yang ni. Mana soalan ni? Okey, soalan yang ni. Sama soalan ni. Okey, sama macam soalan FND tu. Okey, dan 13 sama juga cara macam soalan yang ni lah. Okey. Alright. So, nombor 10 sampai 13 cuba buat dahulu. Kita akan bincangkan kelas akan datang berserta dengan part yang terakhir bab ni iaitu pengiraan kad kredit. Okey. So, untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jumpa lagi kelas yang akan datang. Okey. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu.